bersama-sama menunaikan salat fardu maghrib secara berjamaah. Seterusnya kita bertemu lagi bagi muzakarah kitab kita, iaitu kitab Misbahul Munir, di mana kata pengarang rahimahullah ta'ala, wa ba'du, adapun kemudian daripada itu, kemudian daripada pengarang memulakan kitabnya dengan basmalah, dengan memuji Allah Ta'ala, dengan selawat dan salam, maka menutupi akan daku telah meminta kepada aku, yakni oleh pengarang kepada pengarang, oleh setengah daripada kawan-kawan aku, bahawa aku tulis baginya, bagi setengah daripada kawan-kawan aku itu satu risalah pada menyatakan agama dan memperkenalkan akan dia akan agama. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih lagi dalam perbicaraan di muqaddimah pada halaman yang pertama, pada kata-kata anwan daripada pengarang kita, iaitu Tuan Guru Syekh Abdul Aziz Al-Fatani rahimahullah ta'ala, menerusi kitab beliau yang dinamakan dengan Misbahul Munir, di mana pada pertemuan kita bulan lalu kita telah menguraikan berkaitan dengan makna bagi Bismillah, dan kita telah menguraikan makna bagi Alhamdulillah dan selawat dan salam. Maka pada malam ini pengarang nak menceritakan kepada kita apakah sebab-sebab dituliskan kitab ini, kerana apakah dituliskan sebab kitab tersebut, apakah punca beliau pengarang ini menuliskan kitab ini. Kita masih lagi di dalam mukadimah, belum kita masuk di dalam topik perbicaraan di dalam kitab. Maka kata pengarang, ada rakan-rakan daripada rakan-rakannya, setengah daripada anak muridnya telah meminta kepadanya supaya menuliskan satu risalah, di mana di dalam risalah itu menyatakan tentang agama dan memperkenalkan apakah yang dimaksudkan dengan agama. Kemudian diminta juga supaya menghuraikan berkaitan dengan rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman dan ihsan, yang mana para hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, komponen bagi agama mempunyai tiga komponen. Komponen yang pertama dinamakan Islam, komponen yang kedua dinamakan iman, komponen yang ketiga dinamakan ihsan. Ini sebagaimana hadis yang akan dibicarakan pada pertemuan-pertemuan kita yang akan datang. Islam, untuk memahami Islam, maka ilmunya ialah ilmu fiqh. Ilmu untuk kita mengenal, ilmu untuk kita mengesahkan amal ibadah kita yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua dinamakan iman, yang mana ilmu yang berkaitan dengan iman itu, itulah disebutkan dengan ilmu akidah. Ilmu untuk kita mengenal Allah, ilmu untuk kita memperkukuhkan pegangan akidah, maka dinamakan
Ilmu tersebut ialah ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu kalam, ilmu sifat wa wujud, ilmu ma'rifatullah, ilmu aqaidil iman dan lain-lain daripada. Yang ketiga komponen agama kita iaitulah ihsan. Maka ilmu yang membicarakan tentang ihsan, amalan hati, itu adalah ilmu tasawuf. Kesimpulannya, tiga ilmu ini adalah ilmu fardu ain yang wajib kita pelajari, tidak dapat tidak ke atas setiap mereka yang bergelar dengan gelaran mukallaf. Mukallaf membawa arti mereka yang berakal, mereka yang telah sampai umur, mereka yang tidak cacat panca indera mata dan telinga. Mereka inilah dikatakan orang mukallaf. Maka mukallafnya seseorang apabila seseorang itu mempunyai akal sampai umur, mempunyai panca indera mata dan telinga, maka wajiblah ke atas seseorang tersebut untuk mempelajari tiga ilmu itu. Satu, ilmu fiqh untuk mengesahkan amal ibadah. Kedua, ilmu tauhid untuk mengukuhkan iman yang ada di dalam hati kita. Yang ketiga, ilmu tasawuf untuk membersihkan hati kita tak kala bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh yang demikian, anak-anak murid kepada Tuan Guru ini telah menyatakan hasrat untuk gurunya tersebut menulis sebuah kitab yang membicarakan berkaitan dengan rukun Islam, rukun iman dan ihsan, dan menyatakan tentang hukum syara', menyatakan tentang hukum adab, hukum akal dan juga ilmu-ilmu yang berkaitan dengan akidah mengikut aturan ahli sunnah wal jamaah dengan uraian yang terang dan mudah difahami oleh kita semua. Maka dengan hasrat, dengan permintaan tersebut, berkata oleh pengarang rahimahullah ta'ala, maka dengan tuntutan itu, tuntutan permintaan daripada anak-anak muridnya, berkata pengarang, aku pun memikir dan merenung berbulan-bulan masanya. Pengarang mengatakan, aku berfikir, aku renung, adakah aku nak terima ataupun tak mahu terima permintaan daripada anak-anak murid tersebut supaya menulis sebuah kitab yang membicarakan tentang ilmu akidah. Apabila beliau merenung dalam berbulan-bulan masanya, tiba-tiba diilhamkan akan daku oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahawasanya tuntutan kawan-kawanku itu, bahawasanya permintaan anak-anak murid aku itu adalah suatu perkara yang baik, suatu perkara yang elok, yang tidak patut bagi aku untuk menolak akan tuntutan tersebut, kerana mereka itu rakan-rakan ataupun anak-anak murid aku bersangka baik dengan aku. Setelah lama berbulan-bulan masa pengarang kita memikirkan tentang permintaan tersebut, maka telah diilhamkan oleh Allah Ta'ala dengan satu gerakan hati supaya memenuhi permintaan anak-anak murid beliau tersebut. Maka oleh kerana itulah kata pengarang, aku pun menerima tuntutan itu walaupun aku bukan daripada ahlinya. Maka aku terima. Aku pun terima permintaan tersebut kerana mereka itu telah bersangka baik dengan aku. Kemudian apabila pengarang kita menerima permintaan daripada anak-anak murid tersebut, berlakulah
qalam aku, maka berjalanlah penulisannya dengan taufik Allah pada mengisikan segala tuntutan-tuntutan daripada anak-anak murid beliau tersebut di atas beberapa keping kertas, daripada ingatan-ingatan yang aku ambil daripada guru-guru aku yang mursyid, serta aku mutalaahkan, murajaahkan, tatapkan daripada kitab-kitab yang muktabar. Maka kitab yang kita akan bicarakan ini sebuah kitab Jawi, tetapi diambil daripada kitab-kitab Arab yang muktabar, diterjemahkan oleh pengarang kita ini. Maka jadilah ia sebuah risalah yang berguna, yang aku namakan dia dengan Al-Misbahul Munir fi Ma'rifatillahil Qadir, yang artinya lampu yang menerang pada mengenalkan Allah yang Maha Kuasa. Maka tajuk kitab kita pada malam ini yang telah kita menjadikan silibus pengajian kita pada malam ini, iaitulah berjudul Al-Misbahul Munir. Kemudian aku memohon kepada Allah bahawa menjadikan akan ini risalah agar tak jadi manfaat dan berguna bagi aku dan anak-anak buahku dan kawan-kawanku yang tinggi pelajarannya ataupun yang rendah pelajarannya. Dan aku memohon kepada Allah bahawa menjadikan risalah ini sebagai perisai yang dapat mempertahankan dan dapat menolak daripada ajaran-ajaran yang sesat lagi menyesatkan orang awam, yang dibawakan oleh ajaran tersebut itu oleh orang-orang yang kita tidak sengkakan kepada jahilnya, seperti ajaran yang mengatakan tidak wajib mempelajari sifat 20 yang termasyhur itu, dan antara ajaran-ajaran yang melihat Tuhan di dalam dunia, dan ajaran-ajaran yang memegang zahir daripada ayat-ayat mutasyabihat, dan ajaran-ajaran yang mengatakan Tuhan itu bertempat dan sebagainya daripada ajaran-ajaran ahli dhalalah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, pengarang kita mengatakan dia memohon kepada Allah, mudah-mudahan apabila kita mempelajari kitab ini dapat kita menempis, dapat kita membentengkan akidah kita daripada segala ajaran-ajaran yang sesat, daripada pegangan-pegangan yang salah. Di masa kita ini, di antaranya pegangan yang disebutkan oleh pengarang kita ini, dakwaan mereka yang mengatakan tidak perlu mempelajari sifat 20, tak perlu belajar. Ataupun mereka yang mengatakan Tuhan itu bertempat, iaitulah di Arash. Ada yang mengatakan di langit, ada yang mengatakan di mana-mana. Maka ini semua para hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan satu pegangan yang tidak selari dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah ahli sunnah wal jamaah paksi bagi akidah kita, tunjang bagi akidah kita ialah ayat Al-Quran yang muhkam. Ayat muhkam, ayat yang dimaksudkan tidak ada pengertian yang lain melainkan hanya satu makna. Seperti Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ikhlas pada ayat yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad, yang memberi arti bahawasanya Allah Ta'ala menyatakan tidak ada yang menyerupai dengan Allah walau satu pun. Maka inilah ayat pegangan, konsep dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Maka tak kala kita mengatakan Tuhan itu di Arash, ya,
alaihi wasallam. Setengah golongan lagi yang mengatakan Allah Ta'ala itu di mana-mana, yang itu merupakan ayat Al-Quran, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Namun maksudnya bukan seperti yang difahami oleh golongan tersebut. Maka dijelaskan oleh pengarang kita dengan mempelajari kitab ini, maka dapat membentengi daripada termakan dengan akidah-akidah yang tidak selari dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Bagaimanakah akidah Ahli Sunnah wal Jamaah menyikapi ayat-ayat sebegitu? Yang pertama, mereka mengatakan di antaranya di Arash, juga dalil daripada ayat Al-Quran yang kita masyhur, yang kita biasa dengar, Ar-Rahman ala arsyistawa. Allah yang bernama Rahman istawa ala al-arsh, istawa di atas arsh. Istawa itu jika diterjemahkan di dalam bahasa Melayu yang berarti tertinggi. Namun mereka-mereka yang mempunyai kesongsangan dalam bab akidah, mereka mengatakan istawa itu diterjemahkan dengan bersemayam. Bersemayam adalah suatu perkataan yang merujuk kepada duduknya seseorang. Duduknya seseorang tersebut yang merujuk kepada mereka yang berpangkat dengan pangkat yang besar, seperti raja bersemayam di sesuatu tempat. Itu adalah perkataan yang merujuk kepada mereka yang berpangkat tinggi, bersemayam. Yang kalau rakyat kita hak biasa yang tidak mempunyai pangkat dikatakan duduk, berada. Maka itulah yang ditafsirkan, yang difahami oleh golongan-golongan ini di ayat tersebut. Maka mereka mengatakan Allah berada di atas arasy. Sedangkan bukan makna seperti itu. Jika dimaknakan dengan makna tersebut, telah bercanggah dengan ayat muhkam, telah bercanggah dengan surah Al-Ikhlas di ayat yang terakhir, yaitulah walam yakul lahu kufuwan ahad, yang Allah telah menyatakan dia tidak sama dengan sesuatu pun. Maka bila dikatakan Allah bertempat seperti ayat tersebut yang difahami secara zahir oleh golongan ini, maka ianya telah terkeluar daripada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Maka Ahli Sunnah wal Jamaah bagaimanakah memahami ayat ini? Ahli Sunnah wal Jamaah tergolong di dalam dua golongan di dalam menyikapi ayat tersebut. Yang pertama dinamakan golongan salaf. Golongan salaf ialah golongan yang mana ulama-ulama itu hidup pada zaman 300 tahun hijrah ke bawah. Ini adalah ulama-ulama salaf. Yang kedua dinamakan ulama khalaf. Ulama khalaf ialah mereka yang hidup di tahun 300 hijrah ke atas. Itu ulama khalaf. Maka ada perbezaan di antara ulama salaf dan ulama khalaf dalam memahami ayat tersebut. Yang pertama, ulama salaf, ulama yang hidup di awal tahun 300 hijrah ke bawah, di awal tahun. Mereka ini mengatakan istawa di dalam ayat tersebut tidak difahami maknanya. Ar-Rahman ala
serahkan makna tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai. Mudah. Itulah pegangan ulama salaf. Dan boleh kita berpegang dengan pegangan ini kerana ini merupakan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua, ulama khalaf. Ulama yang hidup 300 tahun hijrah ke atas. Mereka mengatakan istawa di sini dengan makna memerintah. Yakni dengan maksud Allah yang bernama Rahman memerintah, mentadbir akan arasy tersebut. Milik Allah. Allah yang memerintahkan arasy. Sebagaimana Allah memerintahkan urusan-urusan dunia. Sebagaimana Allah mentadbirkan segala urusan-urusan kita. Demikianlah arasy ialah kepunyaan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kedua-duanya tafsiran daripada ulama ahli sunnah wal jamaah. Tetapi golongan yang lari daripada akidah ahli sunnah wal jamaah, mereka telah mengatakan Allah Ta'ala itu telah berada di atas arasy. Maka inilah satu cabaran berkaitan dengan akidah daripada masa-masa yang dulu kala lagi sehinggalah pada zaman kita sekarang. Bagaimanakah kita nak berhujjah untuk kita menepis, untuk kita membentengi daripada akidah tersebut? Apakah hujjah? Yang pertama yang disebutkan oleh para ulama, seandainya kita mengatakan ini seandainya kita mengatakan Allah itu di atas arasy, jika kita kata begitu, maka perlu kita tanya, arasy itu apakah yang dimaksudkan dengan arasy? Arasy merupakan makhluk Allah, ciptaan Allah. Apakah kita nak katakan arasy itu bukan ciptaan Allah? Tentu kita akan kata arasy ciptaan Allah, makhluk Allah. Maka apabila dinamakan makhluk, sudah semestinya sebelumnya tidak ada. Semestinya begitu. Mana mungkin arasy terjadi dengan sendiri? Mana mungkin kita katakan arasy itu qadim? Sebagaimana Allah Ta'ala tidak ada permulaan. Itu hanya sifat Allah. Tidak ada permulaan. Tidak ada yang menjadikan Allah. Allah ada semata-mata ada. Bukan seperti ada kita sebelumnya tiada. Sebelumnya tiada, kemudian ada, itu makhluk. Langit, bumi, binatang, haiwan, manusia, jin, malaikat, termasuk arasy, sebelumnya adalah tiada. Kemudian siapa yang akan menciptakan arasy tersebut dan termasuklah segala-gala alam ini? Allah. Maka apabila dikaitkan arasy itu merupakan tempat bagi Allah, sedangkan arasy itu sebelumnya tiada, maka ketika mana arasy itu tidak ada, Allah ada. Di manakah Allah pada saat tersebut? Pada ketika itu, yang mana jika dakwaan yang mengatakan Allah itu di arasy, maka bagaimanakah situasi pada ketika itu pula? Bagaimanakah keadaannya Allah, keberadaannya Allah pada ketika itu pula? Sedangkan pada ketika itu segala-gala makhluk ciptaannya belum diciptakan lagi, hanya Allah sahaja. Maka nyatalah daripada hujah ini yang disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab beliau,
keterangan yang mengatakan di arasy itu adalah bertentangan dengan yang sebenar. Yang kedua, bagaimana dengan ayat Al-Quran? Wa yahmilul arsya ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud telah memikul akan arasy Allah itu oleh 8 malaikat. Arasy dipikul, ditanggung ketika mana berlakunya hari kiamat, kegoncangan hari kiamat. 8 malaikat yang menanggung arasy. Pada ketika ini belum berlaku kiamat, 4 malaikat menanggung arasy. Malaikat ditanggung. Siapakah yang menanggung? Malaikat. Arasy ditanggung. Siapakah yang menanggung? Malaikat. Berapa? 4 malaikat. Malaikat yang kita kenali di antaranya yang wajib kita tahu: Israil, Mikail, Ridwan, Malik, dan lain-lain daripada. Antara malaikat-malaikat Allah itu namanya Hamalatul Arsy. Nama malaikat Hamalatul Arsy, malaikat yang memikul arasy. Maka saat ini 4 malaikat. Maka Allah Ta'ala mengatakan apabila berlaku kegoncangan kiamat, ditambah 4 lagi malaikat, menjadikan 8 malaikat yang memikul arasy. Maka seandainya dikatakan Allah itu di arasy, otomatis malaikat memikul Allah. Na'udzubillah. Tidakkah itu merupakan satu perkara yang sangat-sangat bahaya? Secara tidak sedar membawa arti Allah memerlukan kepada makhluknya, membawa arti Allah berhajat kepada makhluknya, yaitu malaikat dan tempat itu sendiri. Maka semua itu akan bercanggah di antara satu ayat dengan ayat yang lain. Andainya pegangan yang dikatakan dengan Allah di arasy. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini disebutkan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah, ulama-ulama usuluddin. Yang ketiga di antara hujahnya, supaya kita kukuh akidah kita untuk kita mengatakan sama sekali Allah tidak sama dengan makhluk. Itu pegangan kita. Maka nak mengukuhkan tadi didatangkan hujah oleh para ulama. Yang ketiga kata ulama, ianya juga akan bertentang dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, turunlah yanzilu Rabbi, turunlah Tuhan engkau. Itu terjemahan sahaja. Pada 1/3 malam ke langit dunia. Maka seandainya kita mengatakan arasy itu adalah tempat bagi Allah, bagaimana pula dengan hadis tersebut? Akan jadi bercanggah. Di mana 1/3 malam itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ianya tidak sama di tempat-tempat yang lain dari sudut 1/3 malam. Di saat sekarang ada di dunia ini 1/3 malam. Pukul 9 nanti di tempat yang lain ada yang 1/3 malam. Maka kalau kata Allah di arasy, bilakah masa di arasy? Bilakah masa 1/3 malam tersebut yang Allah Ta'ala turun itu? Ini akan bercanggah. Maka ayat yang zilu itu, Allah turun, bukan makna Allah yang turun.
tetapi rahmat Allah yang turun pada 1/3 malam. Bukan Allah, rahmat Allah yang turun pada 1/3 malam. Itu ditafsir oleh ulama ahli sunnah. Ataupun yang turun malaikat Allah yang membawa rahmat Allah pada 1/3 malam. Maka jika kita berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, maka ianya akan jadi jelas. Tidak akan ada lagi pertemuan antara satu ayat dengan satu ayat. Ianya akan memantapkan akidah, akan mengukuhkan akidah kita lagi. Tetapi jika kita berpegang dengan pegangan-pegangan yang memegang dengan ayat zahir mutasyabihat ini, ianya akan bercanggah dengan satu ayat demi satu ayat. Maka nak membuktikan kepada kita bahawa kenyataan tersebut kenyataan yang salah. Juga mereka yang mengatakan Allah di langit, ini berdasarkan dengan hadis Nabi SAW. Satu kali ada penghulu datang bertemu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ingin memerdekakan hamba aku yang perempuan. Maka Nabi SAW menyatakan, datangkan perempuan itu kepadaku. Kerana syarat untuk memerdekakan mesti beriman. Maka Nabi nak tahu orang ini beriman ataupun tidak. Maka apabila didatangkan perempuan itu, Nabi menyatakan, Aina Allah, di mana Allah? Perempuan itu menjawab, fis sama, di langit. Dalam konteks ayat inilah ada yang berpegang Allah di langit berdasarkan hadis tersebut. Maka ahli sunnah wal jamaah bagaimanakah menyikapi hadis ini? Imam Nawawi menyatakan salah satu daripada jawaban. Perempuan itu mengatakan di langit bukan berarti Allah di langit, tetapi mengatakan di langit merujuk kepada kiblat doa bagi tiap-tiap orang yang beriman. Kiblat doa bagi tiap-tiap yang beriman, kiblat doa ialah langit. Maka dikatakan di langit merujuk kepada kiblat doa. Sebagaimana kiblat kita ketika mana kita solat adalah ke arah Kaabah. Wajib kita mengarahkan dada kita ke arah kiblat, yakni ke arah Kaabah. Syarat sah salat. Maka apabila kita mengarahkan dada kita ke arah kiblat, kita salat, bukan berarti Allah itu di Kaabah, tetapi semata-mata menjunjung perintah Allah. Allah memerintahkan kepada kita setelah daripada kiblat yang pertama, iaitulah di Palestin, di Masjidil Aqsa, kemudian dirubah menjadi ke arah Makkah, iaitulah Kaabah. Bukan berarti Allah itu berada di dalam Kaabah, cuma hanya tuntutan daripada Allah. Maka kita mengikuti perintah tersebut, mengakui perintah itu. Solat arahnya kepada Kaabah, dada kita. Demikian doa, arah kiblat bagi doa ialah langit. Kerana itu kita menadah tangan kita menghala tapaknya ke arah langit kerana kiblat. Demikian maksud daripada hadis tersebut, bukan berarti Allah di langit, tetapi merujuk kepada arah kiblat bagi doa ialah langit. Maka fahamlah perempuan itu adalah perempuan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dibebaskan perempuan.
Yang ketiga, fahaman yang tidak selari dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Di mana Allah? Allah di mana-mana. Allah ada di mana-mana. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan dialah Allah Ta'ala beserta dengan kamu aynama kuntum, di mana sahaja kamu berada. Dalam ayat ini, fahaman Songsan ini mengatakan, nah, Allah ada di mana-mana. Di mana sahaja kamu berada, Allah beserta dengan kamu. Maka ahli sunnah wal jamaah mengatakan, ayat itu bukan maksud Allah di mana-mana dan beserta dengan kamu, tetapi ilmu Allah mengetahui apa sahaja tindak tanduk kamu, di mana sahaja kamu berada. Itu maknanya ilmu Allah. Allah tahu segala-galanya. Tidak boleh kita sembunyikan daripada pengetahuan Allah. Di mana sahaja kita pergi, Allah mengetahuinya. Maka jelas, inilah pegangan daripada ahli sunnah wal jamaah. Maka disebutkan di dalam kitab kita ini, di dalam muqaddimahnya, pengarang mengatakan, dengan mempelajari kitab ini, mudah-mudahan dia berdoa kepada Allah menjadi penepis, menjadi perisai, dapat mempertahankan kita daripada terkena racun-racun ajaran-ajaran yang tidak selari dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan aku mohon kepada Allah Ta'ala pula bahawa menjadikan akan dia akan ini risalah sebagai satu simpanan yang baik bagi diri aku dunia dan akhirat. Fa innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Pengarang kita berdoa kepada Allah dengan tulisan yang beliau tuliskan ini, ianya mendapat bekalan baginya pada negeri akhirat kelak, dengan bahawa orang mempelajari kitab-kitabnya, dan apabila kita mempelajari kitabnya secara tidak langsung, saham-saham tersebut telah termasuk di dalam buku catatan-catatan amal bagi pengarang ini. Maka bermakna kayalah pengarang kita dengan pahala-pahala asbab daripada penulisan beliau tersebut. Kemudian memulai aku akan bicaraan pada risalah ini dengan mendatangkan aku beberapa uraian. Maka uraian yang pertama pada pengenalan agama. Mula-mula pengarang kita ini nak menjelaskan kepada kita apakah itu agama. Di mana kata pengarang kita, agama itu merupakan satu tuturan, satu jenis percakapan yang bermakna daripada sekumpulan perhimpunan undang-undang yang datang daripada Allah ke atas Rasul supaya menyampaikan akan dia akan undang-undang kepada umat manusia. Atau dikatakan agama itu terkena kepada segala undang-undang yang datang daripada Allah kepada Rasul, kemudian menyampaikan mereka itu segala Rasul akan segala umat. Iaitulah dinamakan agama Islam. Dan orang yang mengikut undang-undang itu dinamakan Muslim, yakni orang yang beragama dengan agama Islam. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, topik yang pertama diceritakan oleh pengarang kita menjelaskan kepada kita apa makna agama. Kita mesti ikut agama. Kita jangan lari daripada agama. Hidup kita jangan lekang daripada agama. Apa makna agama? Kalau nak cari perempuan untuk dinikahi, carilah yang beragama. Apa maksud agama? Agama itu maknanya undang-undang
datang daripada Allah. Itu nama agama. Maka undang-undang Allah itu banyak. Undang-undang peraturan Allah itu banyak. Maka inilah dikatakan agama. Cari perempuan untuk dinikahi, carilah yang beragama. Nabi SAW bersabda. Yang mana Nabi kata, dinikahi perempuan itu di atas 3 perkara kalau tak salah. Yang pertama, kecantikannya. Yang kedua, kerana hartanya. Yang ketiga, kerana keturunannya. Yang keempat, ada juga yang dinikahi kerana agama. Nampak? Tidak ada lagi, duduk, tak ingat lagi. Jadi bermaksud dalam hal ini Nabi kata, kita umat Rasulullah ni ada yang menikahi perempuan kerana kecantikan, rupa paras. Adakah salah? Tak salah. Nabi tak kata salah. Ada sejenis manusia itu dia akan pilih kerana rupa. Ada juga kerana harta. Adakah salah? Tak salah. Ada juga kerana keturunan. Kerana dia keturunan datuk, kerana dia keturunan tubuh, kerana dia keturunan alim ulama, kerana dia keturunan itu, keturunan ini dinikahi. Adakah salah? Tak salah. Nabi tidak mengatakan salah. Boleh, silakan. Ada juga dinikahi perempuan itu kerana agama. Maka Rasulullah SAW memberi kepada kita suggestion, memberi kepada kita saranan dalam empat yang disebutkan tadi. Boleh, silakan. Mu nak kerana rupa, boleh. Mu nak kerana keturunan, silakan. Engkau nak pilih perempuan itu kerana harta, ya sila. Tetapi Rasulullah SAW memberi saranan, pilihlah kerana agama, maka engkau akan tidak sakit kepala. Kalau kamu pilih hak beragama, engkau tak akan sakit kepala. Tangan engkau tidak akan kotor, dengan maknanya kamu tak selabut. Sebab apa? Agama itu undang-undang daripada Allah. Bila memilih seseorang yang beragama, mereka yang mengikuti peraturan undang-undang daripada Allah, maka lelaki tadi selamat kerana memilih perempuan yang mengikut agama. Maka itulah dikatakan agama. Maka agama bermakna undang-undang yang datang daripada Allah. Dan undang-undang ini diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian Rasulullah lah yang menyampaikan kepada umat-umatnya. Maka kita memikul agama. Memikul agama. Maka memikul agama ini tidak lepas daripada 5 perkara. 1, ada kalanya wajib. 2, ada kalanya undang-undang Allah itu adalah sunat. Ada kalanya undang-undang Allah itu hukumnya makruh. Ada kalanya undang-undang Allah itu hukumnya haram. Dan ada kalanya undang-undang Allah itu hukumnya harus. Maka 5 ini tidak lepas daripada setiap pergerakan kita. Sama ada kita berjalan, boleh jadi haram, boleh jadi makruh, boleh jadi sunat, boleh jadi wajib. Itulah yang dikatakan dengan agama. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa adam. Jazakumullahu khairan jazaa. Assalamu